subsidi yang tinggi. Saya tidak ada masalah dengan subsidi bagi rakyat, itu terutama yang susah. Tetapi dalam perbincangan kita, keterangan akan kita edarkan dalam kenyataan penuh, itu subsidi ini harus tersasar, ya. Mesti targeted subsidi. Jika tidak, seperti harga minyak umpamanya, itu subsidi itu dimanfaatkan oleh rakyat dan golongan kaya. Saya dah bagi tempoh 2 minggu kerana sesuai dengan keputusan yang harus diambil oleh jemaah menteri. Saya dahulukan ini kerana saya anggap masalah kos sara hidup ni kos yang terlalu menyiksa sebahagian besar rakyat miskin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafidh Olsen dan malam ini kita akan memberi tumpuan kepada penyusunan semula ekonomi pasca PRU ke-15 di bawah kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan demikian tadi kami kongsikan kepada anda sedikit sedutan sidang media selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bermesyuarat untuk Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, apa yang ditekankan berkenaan dengan pemberian subsidi secara bersasar yang sudah lama dibincangkan kepada golongan yang betul-betul layak untuk mendapatkan subsidi yang dikatakan, dan juga banyak perbelanjaan-perbelanjaan dipotong. Dan misalnya ini adalah satu gambaran baru terhadap pergerakan ekonomi dalam negara. Dan saya pasti apa yang menarik untuk kita kongsikan, semalam kita bercakap tentang apa yang perlu diisi dalam peruntukan ataupun Perlembagaan Persekutuan, dan hari ini kita memberi fokus kepada ekonomi. Namun sebelum itu kita ingatkan kepada anda, esok akan berlangsungnya Angkat Sumpah Menteri Besar Pahang yang akan berlangsung di Istana Abu Bakar di Pekan Pahang. Jadi anda boleh saksikan majlis ataupun acara angkat sumpah yang akan disiarkan secara langsung esok di TV1. Ini yang kami kongsikan kepada anda. Baik, Syed, semalam kita sudah membereskan beberapa perkara dalam soal kerangka Perlembagaan Persekutuan. Namun hari ini lihatnya kita ingin melihat bagaimana distribution of wealth ataupun pengagihan kekayaan dalam sektor ekonomi itu sendiri. Ya, kita sudah bincangkan sama ada beres atau betul tidak. Dia kadang-kadang dia buka katuk tak beres-beres. Selagi belum ada khatimah, kita guna istilah itu. Malam ini kita ada seperti Hafiz kata, perbincangannya berkait tentang ekonomi, dan selalu saja kita ungkit ini. Sebelum ini Pakatan Harapan pernah menjadi kerajaan, dan kita menganggap itu satu peluang yang besar bagi mereformasi, kerana kita sudah bercakap soal perubahan struktural dan gagal. Where there is crisis there is opportunity, itu sudah menjadi klise, kerana setiap kali ada krisis, opportunity itu tidak pun datang-datang. Jadi mungkin itu kata kunci di sini, kerana meskipun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap soal kos, menangani kos inflasi itu mungkin jangka pendek, tapi bagaimana penstrukturan jangka panjangnya. 3 panelis yang saya sebutkan mewah, masing-masing nama besar, jadi saya agak bergegas nak memperkenalkan mereka supaya kita berlaku adil dengan masa. Di sebelah kanan saya adalah saudara Akram Shah Sanusi, bercakap hari ini dari kacamata sebagai pakar ekonomi tenaga. Beliau menjalankan perundingan untuk ESG. Di hujung sana tidak asing lagi Profesor Emeritus Dr. Jomo K. Sundaram, pakar ekonomi. Kalau anda pelajar ekonomi, tentu saja tidak dapat terelakkan nama ini sebagai maha gurunya dalam bidang ekonomi. Buku yang ditulis dan kritik Prof sangat. Prof kali terakhir bersama saya Hafiz 4 tahun lalu. Kita berdua lah tu. Itu yang saya sebutkan pada Prof. Itu menggambarkan betapa premiumnya dia. Kan? Akram 3 tahun lalu. Kita juga ada tetamu secara dalam talian. Saya raikan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid di talian. Juga sebelum ni Mia. Prof, Assalamualaikum. Okey, audionya tidak kedengaran dalam studio. Nanti kami akan cuba address itu, insya-Allah. Boleh kita cuba sekali lagi Prof Zakaria audionya? Ya, assalamualaikum. Okey, sudah baik. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof kerana bersama kami. Kami sudah boleh mendengar dengan jelas. Baik. Saya mulakan dulu dengan cikgu dulu, ya, walaupun di hujung sana. Ini bukan kali pertama kita bercakap soal penstrukturan semula. Dan kita dengar mesej daripada Perdana Menteri bercakap soal benda perkara yang mungkin immediate, pragmatik. Tetapi ini juga sekali lagi kesempatan. Bagaimana sepatutnya kesempatan ini tidak dibazirkan? Prof Jomo. Terima kasih Tuan Syed. Sebenarnya keadaan sekarang agak sulit. Dari satu segi kita dapati bahawa Bank Pusat di Amerika Syarikat menaikkan kadar bunga dan akibatnya agak susah negeri-negeri lain yang lebih kecil seperti Malaysia itu tidak membuat demikian. Tetapi kalau kadar bunga itu dinaikkan, itu sudah tentu akan menekan
perniagaan-perniagaan termasuk perniagaan kecil dan apalagi ramai yang meminjam. Sebab kita dapati bahawa hutang keliling pinggang lah boleh dikatakan menjadi satu kenyataan di Malaysia dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi apa yang dikatakan inclusion, financial inclusion ini sebenarnya mengakibatkan pukul rata setiap isi rumah hutang lebih daripada 80% daripada pendapatan mereka. Jadi ini satu masalah yang besar. Tetapi itu satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan serta-merta. Yang perlu diselesaikan sekarang ialah tekanan kenaikan harga dan kita dapati bahawa kenaikan harga ini banyak disebabkan oleh apa yang dikatakan faktor-faktor pembekalan, faktor-faktor penawaran. Sama ada kita akibat misalnya perang di Ukraine, kita dapati bahawa harga gandum naik dan bukan hanya gandum, yang gantikan gandum seperti makan harga bijian, bahan bijian yang lain juga naik. Dan begitu juga kita dapati harga baja banyak menaik. Dan sudah tentu ini akan menjejaskan semua orang yang terlibat dengan pertanian. Sebab dalam jangka panjang, kalau kita tidak cukup menggunakan baja dalam sesuatu musim, ini ada kesan yang agak. Jadi ada isu-isu seumpama ini yang harus diselesaikan dengan serta-merta. Tetapi ada isu yang lebih mendalam yang menjadi boleh dikatakan satu beban besar kepada ekonomi kita yang harus diselesaikan dalam masa yang lebih mengambil masa sikit. Dan kita dapati misalnya ada kemungkinan kita buat kali pertama dalam sejarah tanah air kita satu kerajaan perpaduan nasional, iaitu di mana mungkin PN juga akan menyertai dan ini sudah tentu akan meningkatkan kestabilan yang ada. Sebab kalau kita terus satu kumpulan yang berkuasa tanpa dan ada pembangkang yang cukup kuat, itu sudah tentu akan menjejaskan. Jadi saya harap kita akan dapat satu kerajaan perpaduan dan dengan itu saya rasa masalah-masalah peribadi, masalah-masalah kepartian dan sebagainya dapat diselesaikan. Dan kalau boleh, saya mengharapkan bahawa Perdana Menteri akan meninggalkan isu-isu remeh yang diwarisi dan terus memberi perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi tanah air. Dan ini kita menghadapi satu keadaan yang cukup sulit pada peringkat antarabangsa dan juga dalam negeri. Prof sudah memberikan latar belakang itu. Saya beralih kepada Akram. Dengan jangkaan tahun hadapan adalah merupakan tahun kemelesatan ekonomi. Kita punya opening yang suntuk dan juga walaupun Prof mengharapkan itu, kelihatannya masih ada di sana sini disebutkan tadi perkara yang belum beres. Kita harap beres tapi nampaknya tak semestinya beres. Jadi kita perlu tangani perkara yang immediate, yang segera, tetapi di waktu yang sama juga ini peluang untuk kita menyusun semula. Kebijaksanaan apa yang perlu, Akram? Terima kasih banyak-banyak. Pada saya kita patut melihat juga apa kejayaan yang kita ada pada tahun yang sebelum ini. Memang ada isu tentang ketidakstabilan dan hasilnya adalah dasar-dasar yang membawa banyak kecurigaan, dasar-dasar yang membawa banyak kekeliruan. Contohnya kalau kita menjurus kepada bidang kebakaran saya, yakni tenaga, National Energy Policy ataupun dasar tenaga negara yang dikeluarkan pada bulan September tahun ini. Kalau nak bicara directnya lah, tak masuk akal. Sebab antara pengaruh terbesar kepada dasar tenaga pada tempoh hari adalah perubahan-perubahan dasar antarabangsa tentang perubahan iklim. COP26 dan baru-baru ini COP27 di mana menjurus menyasarkan penggunaan bahan api yang kotor, yang benda-benda fossil fuel, terutama sekali arang batu. Dan Malaysia pendedahan kepada arang batu sebagai penjana kuasa, semua penjana kuasa amatlah tinggi. Tetapi bila kita tengok dasar yang dilampirkan, seolah-olah ia mula dilakarkan sebelum
COP 2026 sebelum perjanjian iklim pada bulan November tahun 2021. Jadi hasilnya adalah ada perkara-perkara yang pelik yang keluar. Contohnya sasaran kita untuk meningkatkan penjanaan daripada tenaga solar dari 1% ke 4% menjelang 2040. Begitu lama sekali mengambil masa untuk membawa pengurangan kepada pembakaran bahan api seperti arang batu yang merupakan exposure besar pada negara. Jadi hasilnya adalah kekeliruan di peringkat korporat-korporat kita. Contohnya TNB dan juga Petronas, syarikat-syarikat gergasi kita yang penting dalam menggerakkan ekonomi negara. Tapi bila kita tengok pula tentang isu-isu yang lebih jangka masa pendek, dari segi inflasi negara bandingkan dengan negara lain, diraikanlah juga beberapa bulan lepas yang inflasi kita kadarnya masuk ke suku tahun ketiga atau salah, atau suku tahun kedua, suku tahun kedua mungkin, yang kita mengalami inflasi cuma lebih 4% sikit. Banding dengan negara lain yang berbelas-belas peratus kenaikan inflasi dia. Apa perbezaan-perbezaan ketara antara negara tersebut dengan negara kita? Yang perbezaan ketaranya adalah kerajaan yang lepas kekal dalam iltizamnya untuk tidak menggerakkan subsidi minyak, tidak menggerakkan subsidi LPG dan tidak menggerakkan tarif elektrik. Ini antara perkara-perkara dan jugalah pergelutan tentang subsidi ayam dan subsidi-subsidi lain. Ini membawa kesan yang secara langsung kepada masyarakat. Di mana perasaan inflasi itu mendadak pada masyarakat adalah untuk perkara-perkara yang boleh katakan I suppose personal punya capital goods lah. Contohnya, kalau kita beli tayar pada suku tahun pertama dan beli tayar pada suku tahun kedua, kita tengok penaikan harga mendadak. Ada 20-30% kenaikan harga kerana rangkaian bekalan import tayar ni contohnya dia berikan membawa bekalan tayar yang terkini masuk kuartal 1 dan kepada retail sektor pada suku tahun kedua. Jadi pada masa itulah kita nampak masyarakat merasakan kelainan mendadak harga-harga barang dan itu berkait dengan barang-barang lain juga. Jadi kita ada benda yang dilakukan kerajaan lepas yang mungkin harus dipertimbangkan oleh kerajaan sekarang. Adakah ia akan membawa masalah besar? Memang akan membawa masalah besar. Kalau kita kekal untuk mempertahankan senario subsidi seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Perdana Menteri kita, memang akan ada isu kerana kosnya begitu tinggi sekali. Kos untuk mengekalkan subsidi minyak contohnya puluhan bilion ringgit, jauh menyasar daripada belanjawan tahun 2021-2022. Jadi beliau perlu mengambil keputusan. Tetapi keputusan itu bukannya keputusan mudah. Kalau kita katakan bahawa isunya adalah subsidi kita nak bagi kepada golongan yang miskin saja. Golongan miskin sekarang dah semakin besar. Malah saya suka menyatakan bahawa kita bukan saja golongan B40 sekarang. B40 itu kita boleh merangkumi sekarang lebih macam B60. Dan kalau ada pun M40 itu M40 sebenarnya jadi M30 yang T10, mungkin T10. Malah di kalangan setengah kawan-kawan kami, kita kata yang kata T ni, yang top ni, cuma tinggal T5. Jadi mana tinggal 5% lagi? 5% tu adalah yang ke bawah sekali. D5. Economically dead already. Dia dah keadaan dia sehingga kan pendapatan dia lebih sedikit daripada tanggungan hutang dan perbelanjaan dia sebulan. Jadi ini senario parah yang dihadapi oleh kerajaan dan sebenarnya dihadapi oleh rakyat yang harus ditangani oleh kerajaan. Jadi kalau kita katakan bahawa kita kena buat perubahan-perubahan radikal seperti contohnya mengubah kadar subsidi ataupun mengubah struktur subsidi supaya lebih tersasar. Isunya sekarang adalah dia mungkin akan boleh membantu penyasaran untuk membantu yang paling termiskin. Tetapi akan melanggar masalah-masalah ni akan dihadapi oleh golongan M30. Perdebatan ni kan panjang. Nampak tak cukup apa masa yang kita ada. Saya beralih dulu kepada Prof. Datuk Zakaria kerana Akram juga menimbulkan soal mesyuarat hari ini. Saya kira satu pendekatan, saya harap ia tidak hanya sekadar proses optik tetapi lebih kepada sesuatu yang lebih pragmatik dan berkesan. Prof. Datuk Zakaria, kita tahu juga sebagai sebuah kerajaan yang baru saja naik selepas pilihan raya, maka optik itu juga penting supaya orang nampak pergerakan dan kesannya. Tetapi kita juga ada isu-isu yang kepanjang yang Prof. Jomo juga timbulkan itu tadi. Apa kebijaksanaannya untuk kita mengimbangi ini? Expectation rakyat, politik dan juga berdepan dengan realiti masa depan yang dikatakan akan mencabar. Prof. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercakap dalam ruang yang diberi isu tentang kecekapan dan juga equity yang menyentuh tentang soal ekonomi.
Kalau kita lihat dari segi pertama, dari segi kecekapan ataupun efisiensi, saya rasa kita telah banyak kali menekankan kepada perkara ini untuk kita mencapai kepada kecekapan ataupun efisiensi dalam our economic system, dalam our production system. Tetapi kalau seperti yang apa kita sasarkan beberapa kali dalam wawasan 2020, dalam pendapatan negara berpendapatan tinggi, nampak perkara demikian tidak terjelma. Jadi bermakna kita memang di masa-masa yang lepas, walaupun peluang banyak, kita telah terlepas peluang-peluang itu semua, dan kita masih lagi membentuk aspirasi sedemikian dalam kecekapan, iaitu dalam rancangan Malaysia ke-12 kita akan cuba mendapatkan balik kepada negara pendapatan tinggi, kemakmuran kemakmuran bersama pada 2030 gitu kan. Jadi ada banyak sasaran itu. Dan sasaran-sasaran itu semua merupakan indikator kecekapan. Dan kita telah banyak membuang masa pada masa-masa yang lepas dalam mencapai kepada kecekapan itu. Maka saya harap pada kerajaan yang baru ini perkara demikian tidaklah ataupun dah diharap jangan berulang lagi kerana kita sudah kesuntukan masa. Yang keduanya, saya nak bertanya tentang soal equity, iaitu soal yang pertama kali perkara pertama yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ke-10 kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu masalah kos sara hidup, masalah equity, masalah kesejahteraan rakyat. Di sini juga kita dapati bahawa isi rumah kita seperti mana yang digambarkan oleh ramai orang mengatakan ini, bahawa kita bukan sahaja tambah, kita juga menghadapi masalah ramai isi rumah kita yang tidak dapat pendapatannya tidak dapat memenuhi living wage, dan ini bukannya angka 20-30%, tapi sekarang ini telah lepas COVID, melepasi saya lebih tu kesuka daripada 75% daripada isi rumah kita memang tidak dapat memenuhi living wage kita. Maka dasar-dasar yang ada seperti dasar dasar minimum wage pun nampaknya tidak dapat memenuhi perkara-perkara perkara sedemikian. Jadi saya harap dua perkara itu, iaitu satu kecekapan dalam production system kita, dan keduanya equity dalam kesejahteraan rakyat. Saya rasa ini perkara ini harus diberikan pertimbangan yang serius. Ya, itulah yang dibangkitkan oleh Prof Datuk, itu perkara yang kita sudah secara rutinnya berbincang, Prof Akram, saban tahun tentang kecekapan ini. Soalannya tidak boleh dibereskan daripada satu kepimpinan kepada satu kepimpinan. Bagaimana kita boleh memastikan, kerana tak ada guna kita bercakap soal menyusun semula kalau benda yang lebih asasi daripada itu tidak dapat kita tangani. Kita berehat dahulu dan kembali sejurus selepas ini bercakap tentang menyusun semula ekonomi negara dalam kerangka kerajaan perpaduan. Piala Dunia FIFA. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir.
simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Baik, bertemu kembali dan kita masih lagi bercakap berkenaan dengan menyusun semula ekonomi. Ini antara perkara yang paling penting untuk kita melihat dalam kerangka kerajaan perpaduan yang sudah pun terbentuk dan juga masih lagi peramatang dalam tempoh ini untuk kita bercakap dalam soal itu. Tapi dalam kesempatan ini, saya nak tanyakan kepada Prof. Jomo terlebih dahulu. Kalau kita melihat, Said, apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenakan subsidi kepada golongan bersasar dan memberi tempoh 2 minggu untuk menyelesaikan gerak kerja dan sebagainya. Dalam soal itu, rangka waktu itu mencukupi atau bagaimana pada pandangan Prof? Saya rasa ada dua isu yang berkaitan, ya, tapi mesti ada giliran dia. Yang pertama itu soal membentukkan kerajaan, ya. Takkan Perdana Menteri nak buat semua, kan? Ya. Soal yang kedua, apa langkah-langkah pada peringkat sektoral mengikut kementerian dan sebagainya yang perlu pada waktu ini. Dan kita dapati bahawa agak susah kita nak tanya pasal itu selama belum ada kerajaan yang dibentuk, kan. Menteri-menteri belum dilantik dan sebagainya. Jadi soal itu, oleh sebab itu saya rasa agak pentinglah soal sama ada PN akan masuk. Saya harapkan PN akan masuk dan kita mempunyai satu kerajaan perpaduan nasional. Ya, kelihatannya PN sudah pun mengumumkan bahawa seperti mereka tidak akan menyertai dengan hujah bahawa mereka perlu melakukan lebih banyak semak dan imbang. Adakah itu bagus untuk polisi-polisi ekonomi bagi tempoh-tempoh getir termasuk tahun depan, Akram? Pada saya, kalau kita dah kalau kita dah dapat 2/3 parlimen dan dalam 2/3 itu adalah satu keyakinan di kalangan kepimpinan itu yang setia dengan 2/3 ni. Sebab dia sekarang 148 ahli parlimen. Ngam-ngam 2/3. Jadi kalau dalam senario itu kita lihat tidak ada kematian dan kita tengok tidak ada apa-apa pergeseran yang menyebabkan mana-mana parti meninggalkan, insya-Allah kita sudah mencapai kestabilan tu. Dan kerana apa? Kerana bukan takat 2/3 tu yang boleh ubah akta, tetapi sebab kalau ada 2/3 maksudnya ada ruang. Kalaulah ada pergeseran, ada yang berundur diri, masih ada ruang supaya tidak jatuh satu kerajaan itu. Jadi saya rasa jalan terus saja. Ada baiknya mungkin kalau semua turut serta, tapi mungkin ada juga baiknya pihak-pihak tertentu di sebelah sana ada cukup kekuatan untuk memberi teguran. Pada saya lebih penting untuk kerajaan menolak ke tepi juga isu-isu lain selain daripada isu-isu yang boleh dikatakan politikal. Macam contoh kalau kita lihat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri menyasarkan kos sara hidup sebagai isu terbesar yang ingin dia tanganinya dulu. Tapi ada juga isu-isu praktikal yang beliau hadapi sekarang. Contohnya bajet. Itu mungkin berhubung kait sebab beliau mungkin sekarang bertungkus lumus untuk pastikan belanjawan 2023 sempat untuk diluruskan parlimen. Kalau tak masuk tahun baru ni gaji untuk pejabat awam, minta maaf yang kita ke RTM ni pun masalah juga nanti. Dan juga pegawai kerajaan lain. Dan yang masanya agak suntuk. Dan yang keduanya, mungkin tak cukup ramai yang perasan tentang perkara ni, tapi pada minggu terakhir parlimen lepas sebelum bubar, parlimen tiba-tiba telah membenarkan dan kerajaan tersebut telah bersetuju untuk kita menyertai satu perjanjian trading antarabangsa CPTPP yang baru, yang bermula kita masuk dengan aktifnya pada 29 November ni. Padahal
negara kita seolah tidak sedia untuk menyertai CPTPP. Memang kita tahu ada banyak suara-suara kebimbangan daripada NGO, daripada syarikat kenapa kita menyertai dalam keadaan di mana negara kita ada perubahan kerajaan. Dan dalam senario di mana kerajaan pun masih belum mencapai satu kestabilan, ekonomi pun dalam keadaan yang terancam dan meleset. Tiba-tiba kita nak menyertai satu trading punya grup di mana kita mungkin akan menghadapi ancaman, boleh kata ancaman. Kita nampak benda itu juga sebagai peluang. Tetapi meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi kita bila tiba-tiba kita menyertai satu perjanjian secara mendadak pada 29 November. Saya rasa ada kepentingan juga pada kerajaan ini, Datuk Seri Anwar dan juga kabinetnya nanti untuk mengenepikan isu-isu besar ini dengan segera dan juga menarik balik penyertaan kita dalam CPTPP. Sebab ia menjadi satu disturbance, satu gangguan kita tidak perlulah pada masa ini. Saya setuju sangat dengan apa yang Saudara Akram timbulkan dan mungkin juga Datuk Zakaria, sebab ini menjadi satu masalah besar, satu komitmen yang cukup berbahaya. Dan ini sesuatu yang kita tidak, yang dalam keadaan sekarang, kalaulah CPTPP telah ratifikasikan, ini menimbulkan banyak masalah. Tangan kerajaan akan terhad, akan terikat, tak boleh buat apa dari banyak segi. Dan kalau Amerika Syarikat bimbang terhadap beberapa peruntukan dalam CPTPP, dalam TPP, takkan kita negara yang kecil begitu ini berani ini komit untuk perjanjian sebesar itu. Itu yang menimbulkan, Prof, kalau topik kita malam ini tentang CPTPP banyak kita ingin selongkar kerana saya kira ia diratifikasikan 2 hari sebelum pembubaran. Ya, betul. Tanpa perdebatan dalam parlimen. Perdebatan dengan di parlimen, tanpa perdebatan di khalayak ramai. Dan ironis dia pada tahun 2018 wakil-wakil rakyat Pakatan Harapan telah bangun untuk membantah kita menyertai CPTPP. Kemudian pada tahun 2021 juga Perdana Menteri kita telah menyatakan dalam parlimen yang beliau sebagai ketua pembangkang merasakan bahawa kita patut menarik diri daripada CPTPP. Jadi kita ada harapan besarlah yang beliau akan mengkotakan apa yang dikatakan itu kerana beliau sudah menjadi Perdana Menteri. Saya beralih kepada Prof Datuk Zakaria kerana tema kecekapan ini ditimbulkan, ini tema yang saya rasa 15-20 tahun kita bincang ni kan. Jadi kalaulah kita ingin bermulakan dengan penyusunan semula ekonomi yang baru, di mana kita harus betulkan, kerana kecekapan ini sepertinya Prof juga menyebut membazir masa, kita tidak bergerak sepantas yang sepatutnya. Where should we begin, Prof Datuk? Saya juga bercakap tentang kecekapan ini boleh dikaitkan juga dengan masalah CPTPP. Kalau kita lihat waktu kita mula masuk CPTPP tu, kita bersama-sama dengan di dalamnya ada US economy. Tapi setelah mereka keluar, bermakna CPTPP tinggal 30% daripada TPP. Jadi saya rasa nampaknya macam sudah tidak ada faedahnya lagi. Kalau dulu pun kita masih bersoal, sekarang pun sudah tidak ada faedah lagi. Jadi bermakna apa yang kita nak capai soal kecekapan tadi pun, dengan adanya ratifikasi seperti ini, dia mungkin akan memberi beban kepada kita lagi. Jadi balik pada soal kecekapan ini tadi. Kecekapan ini kalau kita lihat dari segi daya saing kita telah merosot, dari segi produktiviti kita telah tumbuh dengan kadar yang amat perlahan dalam tempoh jangka semasa yang lama. Kadar kemahiran buruh kita adalah rendah. Gaji isi rumah kita, gaji pekerja dan labor income share kita adalah rendah. Dan pendapatan isi rumah kita juga. Jadi ini soal kecekapan sama di production system dari saya katakan tadi, ataupun kecekapan dari segi social system dia, ataupun kita katakan sebagai equity, ataupun soal soal kesejahteraan. Jadi sekarang ni kita dalam keadaan dalam post COVID ini, kita menangani masalah ini lebih kepada menangani masalah kesejahteraan. Jadi kerajaan terpaksa berbelanja lebih daripada bajetnya. Fiscal deficit kita semakin membesar. Dan kerana kita rasa ini adalah
Terganggu sedikit nampaknya internet. Perkara apa ni? Hello, dapat dengar? Ya, boleh. Silakan Datuk. Hello. Boleh. Kami boleh dengar. Silakan Datuk. Jadi soal apa ni, soal kesejahteraan rakyat merupakan satu tumpuan yang diberikan tumpuan yang utama. Tetapi bila ekonomi dibuka semula, sempadan dibuka semula, kesejahteraan apa ni, soal kecekapan kita tu makin bertambah baik sedikit. Tetapi apa yang saya nak katakan sini, ekonomi kita, GDP kita bertambah baik ni bukanlah disebabkan oleh kita ini dari segi kecekapan dia bertambah baik, ataupun dari segi strukturnya bertambah baik, tidak. Tetapi disebabkan oleh business cycle. Kerana dunia semua bertambah baik, maka pun masuk dalam bandwagon itu, dan kita pun mengalami satu pertumbuhan yang baik juga. Cuma kalau kita ingin memperbaiki kecekapan kita tidak boleh mesti melakukan structural reform. Dan structural reform yang saya maksudkan di sini ialah masalah subsidi tadi yang disebut banyak kali, iaitu subsidi ini sekarang ini menjadi beban kepada kita dari soal kecekapan. Dari segi soal kecekapan, dan subsidi inilah yang menyebabkan daya saing kita, competitiveness kita merosot. Walaupun isi rumah kita agak merasa selesa kerana dalam keadaan kesejahteraan yang lebih terancam, maka subsidi ini memberi bantuan banyak kepada mereka. Tetapi dalam jangka panjang untuk berkekalan menjadi ekonomi yang cekap dan kesejahteraan yang tinggi, tidak boleh tidak kita mesti mengurangkan subsidi dan juga meningkatkan produktiviti. Dengan demikian kita akan dapat meningkatkan teknologi pengeluaran, dapat meningkatkan gaji pekerja, dapat meningkatkan pendapatan isi rumah, dan dapat mengatasi masalah kos hari hidup. Kerana kos hari hidup yang kita atasi sekarang ini dia lebih berbentuk piecemeal, iaitu kita atasi masalah ini untuk sementara saja, untuk jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang, kos hari hidup ini mesti ditangani dengan peningkatan di dalam level of kemahiran dan juga di dalam gaji pekerja, dan juga di dalam labour income share kita. Untuk pengetahuan orang ramai, labour income share kita dulu dalam tahun 2015 lebih kurang 35%. Kemudiannya sedikit demi sedikit dia meningkat kepada 37% untuk 4-5 tahun gitu. Tetapi bila COVID datang, dia telah turun balik kepada 34.8%. Jadi maknanya kita telah hilang lagi labour income share itu. Saya tak pastilah. Saya rasa dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, sasaran 40% tidak mungkin dapat dicapai kalau sesuatu yang serius tidak dilakukan. Ada banyak sasaran sebenarnya yang namanya pun sasaran, tersasar. Dan itu tidak ini antara elemen kecekapan yang saya tengok Prof Datuk tersenyum di situ, kerana kecekapan ini juga berkait tentang bagaimana ianya diceritakan, direlatifkan. Kerana Prof, seringkali saja satu pihak mengatakan A, pihak lain mengatakan B, dan tidak ada contestation of ideas yang benar-benar bermanfaat. Tidak juga di dalam parlimen, tidak juga di pentas seperti ini. Kalau kita dengar pihak A mengatakan kita okey, pihak sana tak betul. Jadi rakyat pun dengar dia tak dapat. Itu elemen kecekapan mungkin dalam kacamata kami dari segi media. Kita akan perdalamkan lagi apabila Prof Datuk tadi menyebut soal GDP kita yang kelihatan meningkat tu bukan kerana peningkatan produktiviti, tapi kerana cycle, dan kita perlu melakukan structural reform. Ini kita akan perdalam bersama 3 panelis. Kembali selepas ini. Elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Opa, perkakas elektrik yang lama akan pakai lebih banyak tenaga. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Lagi ramai orang, lagi tinggilah bil. Kalau tak percaya cakap Adam, dengan smart meter yang Umar baru pasang tu, Pak,
Terima kasih Mr. Noid. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara begini dah menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu. Ewa ayah, ewa ibu. Bila siang hari, tak perlulah lampu. Ewa jangan ada muda. Ewa jangan kita leka. Ewa lepas cek online atau buat kerja. Janganlah lupa padamkan komputer. Bila rasa panas, naik aircon pun boleh. Tapi guna suhu optimum yang terbaik. Ewa jangan ada muda. Ewa jangan kita leka. Bila basuh baju, jangan sikit-sikit. Pakai air sejuk, kan jimat elektrik. Bila gosok baju, buat semua sekali. Elakkan membazir, selamatkan bumi. Ewa, jom jimat tenaga. Jom jimatlah. Ewa, sayang bumi kita. Baik, bertemu kembali. Sebelum Syed memperhalusi perbincangan, saya ingin kongsikan sikit apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan ataupun DOZEM ini. Ini berkenaan dengan ekonomi Malaysia terus mengukuh 14.2% bagi suku tahun ketiga 2022. Ini adalah kadar pertumbuhan 14.2%. Dan kalau kita melihat kepada grafik yang di bawah ini, pengeluaran yang menjadi keutamaan adalah dalam sektor perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pelombongan dan pengkuarian dan juga pembinaan. Ini antara yang menjadi tumpuan dalam apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan ini sendiri. Ini kalau kita dapat lihat grafnya sentiasalah Syed akan berlaku fluctuating dan sebagainya. Itulah lumrah dalam bacaan ekonomi Syed. Ini yang menariknya kerana istilah digunakan meningkat saban tahun. Tetapi kita gambarkan tadi bahawa peningkatan itu sebenarnya bersifat cyclical dan juga kita tahu semasa MCO PKP kita start daripada baseline yang sangat rendah. Jadi kelihatan lonjakannya besar. Dan debat itu pun tidak beres. A kata begini, B, Prof, kita perlu asas untuk bermula, baseline. Adakah kita okey ataupun kita tidak okey sebenarnya, Prof? Seperti ditekankan oleh Datuk Zakaria tadi, masalah besar ialah kita sudah lama menekan gaji para pekerja di sini. Dan satu cara yang penting ialah dengan biarkan pekerja-pekerja asing. Saya rasa dalam keadaan sekarang di mana ada hampir 7 juta pekerja asing di Malaysia, kalau kita nak halau semua sekali itu saya rasa bukan satu sikap yang bijaksana. Tapi namun demikian perlu kita mengadakan satu strategi di mana kita izinkan pekerja asing itu buat sementara waktu dan lama kelamaan kita mengurangkan pergantungan kepada itu. Dan itu satu strategi yang sesuai kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri-negeri lain yang mempunyai banyak pekerja asing, itu penting. Tapi kalau boleh Tuan Syed, ingin saya kembali kepada soal yang ditimbulkan tadi, iaitu soal belanjawan. Belanjawan sekarang kita dapati merupakan satu yang agak yang perlu dihadapi serta-merta kerana soal tidak ada bil untuk bayar gaji pada tahun akan datang. Tapi soalnya sekarang belanjawan yang telah dikemukakan sebenarnya bukan satu belanjawan yang bijaksana. Itu adalah belanjawan untuk pancing undi. Belanja lebih, bagi subsidi lebih, kurangkan cukai. Mana boleh, tak boleh diterima akal. Ini ditolak di Britain. Begitu juga kita dapati orang ramai tidak percaya sangat pada belanjawan superpas. Jadi kita mesti dengan serta-merta menghadapi soal ini. Ada caranya dengan memecahkan
keseluruhannya pada bahagian-bahagian tertentu dan Perdana Menteri sekarang pernah menjadi mantan Menteri Kewangan dia dan dia boleh atasi ini. Tapi ini satu-satu yang amat penting dan kita harus secara serius. Kalau kita terus tidak mengenakan gaji, kita tidak mengenakan cukai, meningkatkan cukai. Cukai durian gugur pun dia tak nak. Cukai terhadap harta, terhadap kekayaan dia tak nak kena, kan? Jadi kita dapati bahawa kita seolah-olah seperti arwah Profesor Ismail Saleh pernah kata dulu, kita seolah-olah agih daripada yang susah kepada yang berada. Ya. Itu mungkin kita boleh bereskan elemen itu kerana kita sudah melepasi PRU. Jadi tidak perlu lagi populis dengan juga janji bahawa kita sudah mencapai 2/3. Tapi soalan yang bersifat politikonomi kita serah pada orang politik lah. Kita ada orang politiknya di sini kan. Realitinya politik akan berfikir secara pragmatik, ya. Dan kerana itu saya kira optiknya bermesyuarat pada hari ini dan kos sara hidup itu, kos inflasi itu benda yang sangat segera perlu ditangani. Tetapi kita juga sebut soal perubahan struktural dan perubahan struktural ini memerlukan perancangan secepat mana. Sebelum ini pun kelihatannya Pakatan Harapan gagal selepas 22 bulan dan masih lagi risiko itu ada. Tetapi kita memerlukan perubahan struktural ini dan ini kesempatan baru. Bagaimana secara strategik melakukan ini? Menangani perkara yang immediate, yang optiknya popular, di waktu yang sama menyediakan landasan untuk perkara-perkara yang lebih fundamental dan strategik demi masa depan. Ya, saya rasa mungkin apa yang berlaku dengan Pakatan Harapan dan juga dengan kerajaan yang menyusul adalah tempoh masa yang diberikan tu fokusnya terlalu kepada masalah sedia ada. Kalau kita tengok Pakatan Harapan, dia lebih menekankan kepada membersihkan governance dan juga memperbaiki kecekapan dari segi disiplin, ikut urus takbir dan baik, dan perkara-perkara tersebut. Dan sebab saya pun terlibat sedikit dalam beberapa lembaga-lembaga pengarah pada masa itu. Profesor Jomo pun juga terlibat sedikit dalam beberapa bincangan dan usahanya. Kelihatan usaha-usaha besarnya adalah lebih kepada memastikan urus takbir itu baik. Lepas tu tak sempat nak bergerak pada strategic change. Kita tengok Perikatan Nasional bergelut pula dengan isu macam mana nak menangani COVID dan sebagainya. Jadi apa maksudnya kalau kita kata nak buat perubahan strategik? Saya rasa kita boleh lihat dari dua aspek. Satu daripada aspek apa yang adil dari segi cukai. Kalau kita tengok pergerakan pengenaan cukai dari segi cukai peribadi di negara-negara lain, fundamental dia sudah berubah. Pemikiran orang sudah berubah daripada dulu mengatakan berikan pelepasan cukai banyak kepada golongan terkaya. Itu dah hilang. Malah mendadak sekali hilang persepsi itu di UK baru-baru ini bila Liz Truss, Perdana Menteri, jatuh selepas beberapa hari saja kerana mengajukan idea itu sampai orang yang terkena cukai lebih ini pun marah kepada dia sebab tak masuk akal. Dan kalau kita tengok pun cara mengenakan cukai itu pula menyasar kepada contohnya apa dia panggil seperti luxury tax, ya, perkara-perkara yang memang bernilai tinggi. Macam kalau nak beli Proton tak adalah cukai tinggi sangat, tapi kalau beli ProShare cukai dia lebih lagi. Kalau kita nak beli beg, kalau beli beg biasa tak apa, tapi kalau beg Birkin tu lebih sikit lah cukai dia. Bukan saya terpilih Birkin pasal apa, tapi dah orang semua tahu Birkin mahal kan. Faham. Jadi kalau itu satu cara untuk menyasar. Satu lagi yang dikatakan adalah estate tax. Maksudnya kalau kalau ada kematian dan kebetulan yang meninggalkan kita tu kaya raya, maka estate-nya boleh dicukai lebih banding dengan orang-orang yang mungkin kebanyakan, ya. Jadi ada banyak cara-cara yang boleh dikenakan untuk meningkatkan cukai. Tapi pada masa sama kita juga boleh melihat kepada cukai korporat kita, di mana cukai korporat kita sebenarnya lebih tinggi daripada average ASEAN. Jadi untuk menarik pelaburan, kita tengok ada persetujuan tentang cukai korporat yang kita dah mula untuk menyertai. Ada usaha untuk menyelaraskan cukai korporat ke tahap 15% di seluruh dunia. Tapi pergerakan tu agak perlahan. Kita sebenarnya tak perlu bergerakan terlalu perlahan. Kalau kita tengok pergerakan cukai korporat kita ada top end tu, kita cuma perlu turun 2 ke 3% untuk sampai ke tahap purata seluruh ASEAN. Dan kalau rendah sedikit daripada itu pun masih okey lagi, masih mengenakan pada kadar yang dirasakan boleh wajar. Dan ideanya adalah untuk memastikan kita cukup kompetitif untuk menarik pelaburan ke dalam negara kita dan tidak hilang persaingan semata-mata kerana cukai kita terlebih dari segi korporat. Jadi itu ada perbezaan dia. Jadi
Dengan cara itu mungkin kita boleh mencapai satu fiscal balance dan juga satu penjanaan terhadap pelaburan yang secara seimbang dan secara yang boleh dikenakan, dan tidak pula menyentuh senario percukaian ataupun senario subsidi yang dinikmati oleh mereka-mereka yang memerlukannya lah. Prof, Datuk tadi menyebut soal RMK. Kita bercakap soal bajet. Bajet itu agak immediate yang perlu dibentangkan. Kalau gambarannya kebimbangan takut gaji, tapi sebenarnya lebih daripada itu untuk menyusun semula, kerana Prof Jomo kata bajet yang telah cuba dibentangkan sebelum ini sangat bersifat populis untuk memancing undi. Tetapi Prof Datuk Zakaria juga menyebutkan tentang RMK, dan kita tahu RMK 12 ini bukan hanya ada beberapa elemennya kelihatannya sasaran tidak akan dapat dicapai, tetapi juga proses implementasinya juga tinggal separuh daripada penggal yang sepatutnya disebabkan oleh PKP. Jadi kita ada dua dokumen yang perlu direnung semula. Sesekali saya merasakan bahawa rancangan 5 tahun ini sudah kita boleh abandon, kerana realitinya bukan lagi 5 tahun. Kita perlu merancang setiap 3 tahun. Akram tersenyum di situ. Kita perlu ada kerangka berfikir baru untuk kita melihat yang immediate, yang sederhana dan jangka panjang. Jadi adakah ini kesempatan yang baik untuk kita debunk cara mindset ekonomi kita selama ini, Prof Datuk Zakaria? Ya, baik. Saya rasa apa pun yang cara kita untuk mengatasi masalah ekonomi, menyusun semua masalah ekonomi ini, saya ingin mengambil kesempatan ini dengan kerajaan baru ini, iaitu menyusun semula ekonomi. Tidak boleh tidak, kita mesti melaksanakan apa yang saya katakan tadi dan apa yang Tuan Syed katakan tadi tentang structural reform. Dan sebelum kita, bila kita katakan reform, ialah sesuatu ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim suka menggunakan perkataan ini, reformasi. Ini dia. Agaknya dia pun mungkin suka dengan istilah klinik. Maknanya dia cara berfikir orang-orang politik sekarang ni harus juga reform, iaitu harus berubah. Ini kalau dulu mereka sangat mementingkan tentang kuasa yang ada pada hari ini dapat dikekalkan sehingga masa akan datang demi untuk mengekalkan kuasa pada diri mereka sendiri. Tetapi reform mereka tentang cara berfikir itu ialah kepada memberikan keutamaan kepada rakyat dan kepada negara, bukan kepada diri sendiri. Bermakna sanggup bersedia untuk mengorbankan diri sendiri demi keuntungan dan juga demi kesejahteraan rakyat dan juga masa depan. Berbalik pada soal struktur reform ini, reform adalah sesuatu perkara yang sangat tidak digemari oleh ahli politik. Sebab reform ini dia sesuatu perkara yang akan menjadikan mereka tidak popular. Saya ambil contoh. Ada 4-5 perkara yang saya ambil contoh. Soal GST. Tax ini mesti dilakukan. Kerana kalau tidak dilakukan, kita tidak akan mendapat menyelesaikan masalah fiscal balance. Satu. Jadi sama ada sanggup atau tidak. Bukan untuk diri sendiri tetapi untuk masa depan. Keduanya, soal FDI dan DDI, foreign direct investment dengan domestic direct investment. Kita mengambil investment ini bukan semata-mata untuk untuk mendapatkan investment semata-mata, tetapi investment yang berkualiti, investment yang bernilai tambah tinggi, investment yang boleh menarik kemahiran tinggi. Bersedia ataupun tidak. Kerana kalau kita berbuat demikian, mungkin kita terpaksa mengorbankan sedikit amount investment yang kita boleh attract. Ketiga, foreign workers. Foreign workers ini adalah satu masalah yang disebut oleh Prof Jomo tadi juga. Satu masalah yang telah kekal dalam pada kita. Saya pun tak ingat masa dia. Saya agak terlalu lama. Dan ini tidak dapat diselesaikan. Dan saya rasa inilah peluangnya. Kalau nak diselesaikan, inilah peluangnya. Dan kita mesti berani melaksanakannya. Bukan kita tidak memerlukan foreign workers, kita memerlukan foreign workers, tetapi foreign workers yang perlu diurus dengan baik. Prof Datuk Zakaria, kita tahu kenapa sukar, kerana sebenarnya membawa masuk pekerja asing itu sendiri adalah merupakan business decision yang melibatkan the powers that be. Kita terus terang saja. Dan kalau itu kita tidak mampu sebut ketika mana kita cakap soal reform di bawah Pakatan Harapan, maka tak ada guna pun kita berbicara tentang ini malam ini. Itulah yang saya maksudkan tadi. Prof, saya teruskan lagi. Baik, kita berehat seketika. Soal subsidi pula. Prof, kita berehat seketika. Prof,
Kita berehat seketika dan kembali dengan merumuskan perbincangan ini. Kita berehat seketika. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Football unites the world. In passion. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une a todos. El fútbol une al mundo. Baik, bertemu kembali. Tertarik apa yang saya dapat dengar apa yang dikongsikan oleh Datuk Prof berkenaan dengan FDI ataupun Foreign Direct Investment ini. Ini antara negara utama FDI yang dikongsikan oleh Dalzop. Antaranya Singapura berada 21, lebih kurang 20.6%, diikuti Amerika Syarikat 11.5%, Hong Kong 10.7% dan sektor utama untuk FDI adalah pembuatan, aktiviti kewangan dan juga perdagangan borong dan runcit. Ini antara sempat yang kami kongsikan untuk anda. Baik, saya fikir ini ruang yang penting untuk kita merumuskan soal menyusun semula ekonomi. Mungkin saya boleh mulakan dengan saudara Ikram Syah dulu. Okey, saya rasa penekanan yang kita patut berikan adalah mula-mula kita ketepikanlah dulu. Tadi disebut dah yang kita ketepikan kerumitan-kerumitan yang mengganggu. Seperti yang kita katakan CPTPP ni, kita tolak tepi dulu benda-benda macam tu. Dan kita tumpukan tentang apa yang boleh dikatakan peluang-peluang yang terkini. Satunya adalah measures yang juga membangun ekonomi menuju ke arah survivability kita, resilience kita. Macam sektor pertanian, perstrukturan semula, contoh terusan-terusan di kawasan Kedah dan Kelantan untuk pastikan peningkatan kualiti dan produktiviti. Bukan saja produktiviti dari segi volume, tapi juga kualiti padi dan sebagainya. Dan itu cuma titik tolak pertama daripada pertanian dan reformasi ekonomi pertanian kita. Ada banyak lagi. Reviving peternakan dan sebagainya. So itu semua bergerak terhadap survivability. Tapi juga kita kena mengorak langkah reformasi ke arah yang sustainability.
Sustainability, kalau kita tengok Malaysia merangkumi bukan saja isu climate change, isu perubahan dari segi ekonomi tenaga kita ke arah renewable energy, tetapi juga menjurus kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Zakaria tadi tentang pekerja asing. Kalau kita tanya negara-negara lain di dunia tentang isu sustainability, isu utamanya lazimnya adalah climate change. Tapi di Malaysia, isunya adalah apa yang dipanggil modern slavery, penghamba abdian moden. Maksudnya apa? Pekerja asing yang ditindas. Ini merupakan satu perkara yang dilihat negatif tentang ekonomi Malaysia dan bahan-bahan ekspor Malaysia. Jadi untuk kita mencapai satu kejayaan, sebenarnya kita harus memodernkan ekonomi kita, tidak ada pergantungan kepada buruh asing yang dianggap dihamba abdikan oleh pembeli-pembeli barang-barang ekspor kita. Prof Jomo, 1 minit. Ya, saya rasa soal yang masalah besar bagi semua ialah masalah utang. Ada utang pada peringkat negara di mana kita dapati bahawa kerajaan banyak berhutang, tetapi di samping itu ada banyak utang ratusan juta di mana kerajaan meminjam dan terpaksa bayar tetapi tidak melalui parlimen. Itu ialah apa yang dikatakan government guaranteed debt. Ini satu masalah besar dan dalam satu dasarwasa kebelakangan ini telah kembang. Pada satu peringkat lagi kita dapati bahawa utang itu lama kelamaan mesti dibayar. Siapa yang akan bayar? Orang muda. Ya, sebab utang itu dapat ditolak kepada generasi akan datang. Dan ini satu masalah kita seolah tidak memberi apa-apa kepada generasi akan datang, malah kita bagi utang kepada mereka. Dan pada peringkat isi rumah juga kita dapati bahawa utang juga menjadi satu masalah besar di mana pukul rata di sekitar lebih pada 80% daripada pendapatan. Hakikatnya Hafiz, topik ini saya sangat menyarankan kita menangani secara modular. Ia harus bersiri supaya kita boleh benar-benar memberikan input yang bernas dan kekal kritis tentang apa juga yang ingin dilakukan. Kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya semua kepada politikus kerana mereka ada keutamaan yang mungkin tidak sama dengan apa keutamaan yang kita ingin dilakukan sebagai rakyat, sebagai sebuah negara. Saya mohon maaf kepada Prof Datuk Zakaria, kita kesuntukan masa. Terima kasih Prof Datuk dan terima kasih juga kepada Prof Jomo dan juga Saudara Akram Shah sempat bersama kami. Mudah-mudahan ada kesempatan saya undang lagi untuk siri-siri berikutnya. Boleh, insya-Allah. Saya fikir perbincangan ini juga akan dilanjutkan insya-Allah pada masa akan datang untuk kita melihat kepada kerana ini masih lagi di peringkat awal dan perjalanan kita masih lagi panjang untuk kita melihat perkembangan kerangka kerajaan perpaduan ini khususnya dalam mengembalikan semula ekonomi negara ke landasan yang tepat. Terima kasih kerana menonton. Saya Hafid Dawson. Saya Munawar mengundur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah. Assalamualaikum.